Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Misteri paling besar di dalam Malaysia sekarang ini ialah tentang satu kajian yang menyatakan bahawa Malaysia telah kerugian sebanyak 4.5 trilion akibat rasuah oleh EMIR, dan sekarang diperjelaskan kerugian 4.5 trilion itu akibat rasuah. Emir telah memperjelaskan perkara tersebut. Kerana itu, teruskan bersama dalam video ini supaya anda memahami bagaimanakah rasuah ataupun kerugian ini boleh berlaku. Emir Research telah tampil memperjelaskan bagaimana anggaran kerugian sebanyak 4.5 trilion akibat rasuah di negara ini diperoleh susulan metodologi penyelidikan. Badan itu dipertikaikan oleh segelintir pihak. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Emir Research iaitu Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif berkata, secara khususnya anggaran itu jelas tidak terhad pada kerugian akibat rasuah dan ketirisan oleh sektor awam sahaja. Sebaliknya, kata beliau, ia turut merangkumi kerugian kewangan keseluruhan meliputi kesemua sektor disebabkan rasuah dan ketirisan di setiap peringkat ekonomi. Katanya, dikala terdapat suara-suara kecil yang kurang berpengetahuan mempersoalkan tentang metodologi penyelidikan, Emir Research ingin memberikan penjelasan tambahan bagi memudahkan pemahaman tentang metodologi penyelidikan yang digunakan, kata beliau. Beliau juga turut berkata, untuk penjelasan sekali lagi, Emir Research tidak pernah mendakwa bahawa angka tersebut adalah muktamad. Sebaliknya menekankan bahawa ia adalah satu latihan penyelidikan yang teliti. Ia berdasarkan metodologi penyelidikan terbaik dan titik data yang dilaporkan secara terbuka, iaitu tempatan dan global, untuk mendapatkan anggaran yang munasabah, dan hakikatnya ia anggaran yang sangat konservatif kepada sebuah angka yang amat menakutkan, iaitu kerugian ekonomi akibat rasuah dan ketirisan oleh sesebuah negara. Katanya menerusi satu kenyataan pada hari Rabu yang lalu. Rais Husin turut memberitahu dalam usaha menganggarkan kerugian akibat rasuah, Emir Research telah menggunakan dua metodologi yang berbeza. Dan menariknya, kedua-dua metodologi itu memberikan hasil yang hampir sama. Menurutnya, bagi pendekatan pertama, Emir Research telah menggunakan anggaran yang dilaporkan secara terbuka untuk kerugian ekonomi negara akibat rasuah dalam bentuk peratusan keluaran dalam negara kasar atau KDNK, khususnya oleh pelbagai pihak berkuasa di Malaysia semasa membina semula tren jangka panjang selama 26 tahun. Sebagai kaedah alternatif, iaitu saintifik dan teliti, katanya, Emir Research pertama sekali menggunakan teknik pemodelan RASCH untuk mencipta pengukuran lainnya bagi tahap rasuah di pelbagai negara dari tahun 1996 sehingga tahun 2022, iaitu jangka masa yang ditentukan berdasarkan ketersediaan data semata-mata. Ia kemudiannya dibandingkan dengan anggaran kerugian yang dilaporkan secara terbuka berkaitan rasuah sebagai peratusan KDNK untuk 65 negara dalam tempoh yang sama, kata beliau. Oleh itu, katanya, dengan menggunakan teknik ini, Emir Research telah menggabungkan pelbagai petunjuk yang diiktiraf di peringkat global menjadi satu ukuran komposit rasuah
yang juga dilakukan untuk mengelakkan daripada bergantung kepada satu sumber anggaran bagi tahap rasuah di sebuah negara, ujarnya lagi. Rais Husin berkata kedua-dua kaedah pengiraan menghasilkan keputusan yang hampir sama, iaitu menunjukkan anggaran kerugian kewangan langsung kepada ekonomi Malaysia akibat rasuah puratanya adalah 2.25 trilion sepanjang tempoh 26 tahun yang lalu menurut kajian tersebut. Katanya lagi, bagi memperoleh jumlah akhir sebanyak 4.5 trilion itu pula, Emir Research mengambil konsep ekonomi kesan pengganda bagi setiap sen yang disalurkan ke dalam ekonomi, sama ada oleh sektor awam atau swasta. Katanya setiap sen yang disalurkan secara produktif pasti akan mencipta kekayaan yang meluas dan dalam ekonomi dan memberi manfaat kepada ramai orang. Pengganda-pengganda ini sentiasa lebih besar daripada satu, katanya. Oleh itu, dengan mengambil pengganda sekurang-kurangnya satu, kita boleh mencapai 2.25 trilion darab 2. Jawapannya ialah 4.5 trilion sebagai anggaran yang sangat konservatif bagi kos ekonomi keseluruhan akibat rasuah kepada masyarakat Malaysia, jelasnya lagi. Okey, jadi anda boleh lihat berita penuh ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru yang mengejutkan seluruh Malaysia dan ini mesti ditangani dengan baik. Waris Sulu tulis surat amat biadab kepada Peguam Negara, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina. Waris Sulu yang menuntut hak ke atas Sabah bertindak biadab apabila menghantar surat kepada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun meminta bayaran pampasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata surat itu dihantar beberapa hari yang lalu. Katanya, saya dimaklumkan Peguam Negara 2-3 hari lalu, Peguam Waris Sulu menulis surat yang amat biadab mendakwa mereka bukan saja ada hak ke atas Sabah, malah berhak ke atas tuntutan sebanyak 14.92 bilion, bukan juta, 14.92 bilion atau kira-kira 68.5 bilion ringgit Malaysia yang kini turut dikenakan faedah 16 bilion US dollar atau 73.46 bilion ringgit Malaysia. Kata Azalina, surat Peguam Waris Sulu itu sudah dijawab Peguam Negara. Namun kita juga menyatakan jangan memandang rendah keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam berdaulat dan merdeka, kata Azalina. Tambahnya lagi, malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet telah mengeluarkan arahan supaya kita lawan habis-habisan tuntutan tidak masuk akal Waris Sulu kerana Malaysia negara bebas, merdeka dan bermaruah, katanya pada satu sidang media selepas meninjau pembinaan Mahkamah Pengerang di Bandar Penawar pada hari ini. Azalina berkata Waris Sulu, sekali lagi saya ulang, Azalina berkata Waris Sulu mungkin dipergunakan negara barat bagi menuntut kerajaan membayar tuntutan tidak masuk akal berikutan menggunakan platform Mahkamah Timbang Tara Komersial berbanding Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Katanya, itu sebabnya saya cabar mereka, iaitu Waris Sulu, jika betul nak tuntut hak kononnya ini Sabah, kawasan dan hak mereka, pergilah tuntut di ICJ, kata Azalina. Jadi sebenarnya kata Azalina Osman Said, katanya, jadi sebenarnya saya melihat ini sebagai satu taktik untuk mereka dapat duit daripada Malaysia dengan menggunakan platform undang-undang perniagaan menerusi Mahkamah Timbang Tara Komersial, kata Azalina lagi.
Tambahnya lagi, saya melihat waris Sulu ini dipergunakan oleh segolongan tertentu di negara barat hanya untuk proses menuntut membayar Malaysia membayar duit kepada mereka, katanya. Pada 16 Mac lalu, Mahkamah Rayuan Paris dilaporkan menolak tuntutan kumpulan Sulu untuk menguatkuasakan Final Award seperti yang dimohon Malaysia bagi mengenepikan perkara itu. Dalam penghakimannya, Mahkamah Rayuan Paris menyatakan tuntutan yang difailkan kumpulan Sulu sebagai pihak yang menuntut itu tidak boleh diterima. Katanya oleh itu keputusan yang diperoleh Malaysia pada 12 Julai 2022 untuk menangguhkan penguatkuasaan Final Award itu kekal. Pada 15 April tahun 2022, Malaysia telah memfailkan permohonan penangguhan terhadap penguatkuasaan Final Award yang dikatakan dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada Februari 2022 di Paris. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan berita yang lengkap tentang perkara ini, anda boleh membacanya di hmetro.com.my hmetro.com.my bertajuk Waris Sulu, tulis surat amat biadab kepada Peguam Negara, kata Azalina. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.